Dunia yang semakin berkembang pesat kadang-kadang menyebabkan kita letih kerana berbagai tuntutan yang diminta. Tambahan dengan slogan efisiensi dan produktiviti menyebabkan kita terpaksa kerja melebihi masa pejabat untuk menyiapkan tuntutan kerja. Baru-baru ni keluar di berita yang Kuala Lumpur adalah antara most overworked city. Hidup adalah untuk kerja dan kerja. Manusia adalah hamba kerja. Sehingga tuntutan terhadap keluarga, kesihatan kita dan agama pun terabai. Untuk membantu kita keluar daripada kerja yang bertimbun ini ialah to-do list. Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Kalau anda baru di channel ini, nama saya Hazim Mahidin. So, hari ini kita nak sembang pasal to-do list app. To-do list telah dipopularkan sejak awal kurun ke-20 setelah ramai mengetahui dia akan membantu produktiviti kerja mereka. Otak kita sukakan benda yang siap, dan apabila ada benda yang tak siap, kita akan start risau. And somehow bila kita malas nak fikir, kadang-kadang kita akan trick otak kita yang benda tu dah siap. Dan bila datang lagi hari Ahad ataupun hari Isnin, bila mulanya kerja balik, task tu akan kembali menghantui kita. Dalam buku Get Things Done yang ditulis oleh David Allen, benda yang pertama yang kita kena buat ialah capture. So the process is kita kena capture kan apa projek yang ada dalam kehidupan kita, dan setiap daripada projek tu mesti ada task-task dia. So kita kena check balik apa task yang diperlukan untuk kita siapkan projek tu. Dan kita perlukan masa lebih kurang 30 minit ataupun 1 jam untuk kita duduk sekejap, kita brainstormkan dalam masa tu untuk kita tengok apa task yang kita ada, so that kita boleh clearkan dalam otak kita ni apa yang mengganggu fikiran kita. First app yang saya cadangkan ialah Todoist. App ni available untuk pengguna Android dan juga pengguna Apple. So apa yang best pasal Todoist ni, kita boleh susun kita punya task kita based on project kita. So contoh, one of project yang saya kena buat ialah YouTube channel ni lah kan. So di bawah YouTube channel ni kita boleh susun video apa yang kita perlu buat untuk kita publishkan dalam YouTube channel ni. So contoh video yang kita nak buat ni ialah video To Do List app ni. Okay, so bawah video To Do List app ni dia akan ada task yang kita perlu siapkan lah untuk completekan video ni. So starting dengan writing, and then shooting, video editing, and then publish. So apa yang best lagi pasal Todoist ni, kita boleh dia boleh faham natural language tau. So kita boleh kata today tengok terus dia faham today, and then kata kalau weekly ataupun monthly, terus dia boleh letak dalam recurrence to do list kita untuk dia akan datang pada setiap minggu ataupun setiap bulan lah. Okay, and then kita juga boleh susun task kita ni ikut priority apa, first priority ke second priority ke, and then kita boleh labelkan lagi untuk mencantikkan lagi kita punya susunan task kita ni. So korang kalau boleh start untuk download dekat App Store ataupun Play Store. Cuma bila kita guna yang awal-awal ni, dia cuma up to 80 projects, which is kalau 80 projects ni pun dah cukup banyak lah sebenarnya. And then kalau korang memerlukan banyak lagi projects, korang kena bayar lah, bayar bulan-bulan. So bulan-bulan dia dalam $4 sebulan, lebih kurang dalam RM16 lah bulan. Okay, second app yang nak cadangkan ialah Notion. Notion ni adalah app yang paling saya suka sekali, yang favourite saya. So Notion ni dia available untuk both pengguna Android dan juga pengguna Apple. Notion ni dia bukan hanya untuk task management app, dia juga untuk personal knowledge management. So kalau kita nak tulis notes ke, notes taking, so dia juga boleh digunakan untuk notes taking. So Notion ni senang sebab kita bebas nak susun ikut macam mana kita nak susun task tu ataupun projek kita ni. So let's say saya memang gunakan Notion lah untuk saya punya YouTube workflow, starting daripada idea, and then terus ke script writing, ke shooting, and then video editing, and then finally publish kan. So daripada step by step kita boleh tahu bila pergerakan video-video kita ni lah. So dalam every task ni, every project ni, kita boleh masukkan task apa yang kita kena siapkan. So dia ada jugalah task apa kita boleh letak task apa yang diperlukan untuk siap. So basically Notion ni adalah free. So korang boleh download dekat App Store dan Play Store. Cuma tak silap kalau korang nak nak work as a team dalam Notion ni, korang kena bayar bulan-bulan lah kot. Bulan-bulan dalam $4 ke $5. Lebih kurang RM16 sebulan lah. Finally, app yang saya pakai sekarang ni ialah app Things3. Things3 ni cuma yang tak best, dia tak available untuk pengguna Android, cuma untuk pengguna Apple je. So apa yang best pasal Things3 ni saya suka sebab design dia lah. Design dia memang very minimalist and sleek. And kalau kita tengok dia punya app Things3 ni, kita boleh susun kita punya kehidupan kita ni based on area of focus. So contoh area of focus, kita boleh letak kita punya work, and then kita punya YouTube channel ke kalau ada, and then kita punya home and life, personal. So dalam setiap area of focus tu, kita boleh susun projek apa yang kita perlukan, yang kita nak buat untuk kita menjayakan lah setiap area of focus kita ni. So contoh dalam YouTube channel, saya letak video.
So video to do list app. So di bawah video to do list app ni kita boleh susun dia punya task lah. Apa task yang kita perlukan untuk kita siapkan video tu. Yang samalah macam app yang saya sebut tadi. So kita boleh susun task dia, kita boleh label dia, kita boleh susun letak priority mana. So apa yang best lagi pasal Things3 ni, dia memang kita boleh terus connect ataupun sync dengan kita punya Apple Calendar. So kita boleh tahu bila kita buka app ni, kita boleh tahu terus apa jadual kita pada hari ni. And kita boleh set terus lah apa task yang kita kena siapkan dengan melihat kepada kita punya busy tak kita pada hari tu. Dan kita boleh tengok lah kalau busy, mestilah task kita sikit lah sikit kan. Kalau kita tak ada meeting dan banyak task yang kita boleh siapkan. So cuma yang drawbacks ataupun benda yang tak best pasal Things3 ni, dia agak pricey. Dia harga untuk setiap device kita ni dia berbeza. Contoh kalau untuk iPhone, harga dia dalam $10. And then kalau untuk iPad dalam $20. And then kalau untuk MacBook $50. Of course, kehadiran apps yang banyak ni cuma untuk membantu kita menyusun task yang kita terlalu banyak ni. Sebab tu kita sendiri yang kena mengawal task yang masuk dan task yang dah siap. Antara benda yang penting ialah kita kena ada weekly review. Tengok task apa yang kita kena complete that week. Monthly review untuk tengok task apa yang kita dah siap dan apa yang perlu kita siapkan pada bulan tersebut. Dan juga quarterly review untuk kita check apa yang kita dah siap. So that kita boleh tahu saya lagi align dengan goals yang kita set dalam kehidupan kita. Kalau you guys minat dengan video productivity yang macam ni, jangan lupa untuk smash subscribe button dan like button untuk video ni. And kita jumpa pada next video. Bye bye.